Salam sejahtera, anda bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Niaga Awani. Hari ini bermula pemberian vaksin AstraZeneca kepada sukarela yang sudah mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksin yang dibangunkan oleh AstraZeneca dan Oxford University itu. Pada hari pendaftaran 2 Mei lalu, tidak sampai 4 jam pendaftaran dibuka, lebih 268,000 pemohon vaksin AstraZeneca sudah selesai didaftarkan. Dan untuk membincangkan berkenaan dengan apa yang berlaku di Pusat Dagangan Pusat Dagangan Dunia WTC KL. Kita bersama dengan wartawan Astro Awani Faris Azman. Faris Azman, apa yang berlaku pada ketika ini dan juga adakah pintu sudah mula dibuka dan adakah mereka yang hadir sudah boleh meneruskan untuk proses seterusnya? Baik, terima kasih Rizal. Sudah tentu ketika ini arahan sedang diberikan kepada setiap penerima yang telah pun beratur sejak awal 8 pagi tadi. Mereka telah pun beratur akan dibenarkan memasuki, mungkin kameraman kita boleh zoom sedikit. Ini keadaan ketika ini di World Trade Center. Pintu masuk laluan utama untuk program vaksinasi secara sukarela hari ini vaksin AstraZeneca. Dan apa yang akan berlaku sebentar saja tadi, arahan diberikan oleh petugas di mana setiap penerima perlu membuka MySejahtera mereka yang menunjukkan pada jam berapa adakah benar mereka menerima ketika ini, kerana kita tahu di WTC ini beberapa pemberian itu mengikut jadual yang telah ditetapkan, jam 9, jam 4 petang dan ada jam-jam yang telah ditentukan. Jadi mereka-mereka ini telah pun berada di sini untuk menerima arahan seterusnya. Mereka akan dibenarkan masuk di mana pengesanan suhu dan juga MySejahtera mereka akan dicek, dan selepas itu mereka akan dibenarkan berada di dalam sebelum proses seterusnya, iaitu saringan dan juga terutamanya konsultasi bersama dengan doktor yang telah bertugas di dalam, dan selepas itu program vaksinasi akan dijalankan dan seterusnya pemantauan pada stage yang kelima. Ketika ini pada sebentar tadi mereka katakan jam 9, tepat jam 9 mereka akan buka dan mereka mengatakan akan dimasukkan barisan demi barisan dahulu, dan selepas itu kita akan lihat perjalanan yang akan bermula pada bila masa sebenarnya, Riza. Okey. Dan Faris, berapa ramai yang dijangka akan mendapat vaksin di WTC pada hari ini, Faris? Baik, kalau kita katakan purata yang akan mendapat vaksin AstraZeneca di WTC ini lebih kurang 1,200 hingga 2,400 sehari. Sudah tentu hari ini mungkin angka itu akan mencecah 1,200 secara minima atau ke 2,400. Itu yang masih belum kita ketahui. Sehingga petang nanti kita akan dapatkan maklumat lanjut berapakah penerima vaksinasi secara sukarela ini, vaksin AstraZeneca. Sudah tentu itu akan kita berikan dari semasa ke semasa, dan secara totalnya 175,000 vaksin daripada 268,000 vaksin AstraZeneca akan diberikan di WTC, yang menjadi antara pusat ataupun tumpuan berbanding 3 lagi tempat lain yang turut memberikan vaksin AstraZeneca di Lembah Kelang. Terima kasih Faris Azman, wartawan Astro Awani melaporkan dari WTC Kuala Lumpur berkenaan dengan pemberian vaksin AstraZeneca pada hari pertama pada hari ini. Kita akan teruskan bersama dengan beliau dalam masa ke masa dan kita akan teruskan laporan seterusnya. Dan kita mulakan dengan perkembangan pasaran. Di Amerika, indeks Nasdaq catat kejatuhan dalam dagangan Selasa dengan pelabur melepaskan pegangan dalam saham bermodal besar dan juga syarikat pertumbuhan. Menurut laporan Reuters, pelabur beralih kepada saham defensif dan risau berkenaan kenaikan kadar faedah dan ketidaktentuan tentang laporan pekerjaan. Pada penutup, indeks Nasdaq jatuh 261 mata, S&P 500 jatuh 28 mata dan juga Dow Jones meningkat 19 mata. Sebelum ini, Setiausaha Perbendaraan Amerika Janet Yellen menjangka kenaikan kadar faedah dalam temu bual bersama The Atlantic. Menurut Yellen, ini untuk memastikan ekonomi Amerika tidak meluap. Sebarang kenaikan kadar faedah akan berikan kesan kepada keuntungan syarikat, terutama syarikat pertumbuhan. Ketika ini, rangsangan fiskal, vaksinasi yang pantas dan polisi The Fed yang membantu ekonomi telah meningkatkan pertumbuhan di Amerika dan menolak saham keparas tertinggi. Terkini, Presiden Amerika Joe Biden turut sasar akan capai 70% vaksinasi orang dewasa di Amerika pada Julai.
Seterusnya, Dewan Perwakilan Perancis luluskan rang undang-undang perubahan iklim yang akan saksikan pelepasan gas rumah hijau yang lebih rendah. Antara perincian termasuk sokongan kepada pengubahsuaian bangunan yang menggunakan tenaga tinggi dan menggalakkan pengangkutan hijau. Ini termasuk pembatalan penerbangan domestik jika ada alternatif kereta api bawah 2 jam setengah. Ia akan turut menghentikan jualan kenderaan dengan pelepasan karbon yang tinggi. Pada Februari lepas, Mahkamah di Perancis mendapati kerajaan Perancis gagal ambil tindakan yang mencukupi untuk hentikan perubahan iklim. Sebelum ini, Presiden Perancis Emmanuel Macron menyokong tindakan lawan perubahan iklim dan ingin Kesatuan Eropah kurangkan pelepasan gas rumah hijau sebanyak 55% berbanding tahun 1990. Seterusnya, Perdana Menteri Britain dan Setiausaha Negara Amerika Syarikat bersetuju perlunya pemberian vaksin COVID-19 secara global untuk tamatkan wabak itu. Boris Johnson dan Anthony Blinken bertemu di London dalam pertemuan pemimpin kuasa ekonomi G7 pada Selasa. Dan seterusnya, kedua-dua pemimpin itu bersetuju bahawa pemberian vaksin secara global akan menjadi kunci menewaskan pandemik tersebut. Mereka menggariskan kepentingan usaha G7 dalam perkara itu, antara lain termasuk usaha meningkatkan kemampuan pembuatan vaksin antarabangsa. Dan seterusnya, pada Selasa, kontrak niaga harapan minyak sawit mentah di Bursa Malaysia Derivatives ditutup bercampur-campur. Ini berikutan ketiadaan hala tuju akibat penyusutan ringgit, unjuran stok lebih tinggi, prospek ekonomi ataupun prospek ekspor Mei yang suram dan jangkaan Indonesia mengurangkan kadar levinya. Menurut Palm Oil Analytics, penyusutan ringgit kepada paras terendah 2 minggu memangkin sebahagian daripada penurunan di niaga harapan MSM. Tambahnya, stok bulan akhir April dijangka naik manakala prospek ekspor Mei ke India suram ekoran impak buruk pandemik dan permintaan untuk perintah berkurung nasional di India. Sementara itu, pada 18 April lepas, Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali menjelaskan Malaysia tidak terjejas dengan keputusan Belgium sekat atau larang penggunaan minyak sawit sebagai bahan api bio bermula tahun depan. Beliau berkata ini kerana pasaran kelapa sawit negara masih besar selain terdapat banyak negara lain yang mengimport minyak sawit di Malaysia. Pada 13 April lepas, media antarabangsa melaporkan Belgium akan larang penggunaan minyak sawit dan soya bermula 2022. Ini sebagai langkah mengurangkan masalah pembalakan hutan selain bahan api bio daripada minyak sawit tidak lagi dibenarkan sama ada di pasaran negara itu dan dalam sektor pengangkutannya. Dan daripada perkembangan minyak sawit berkenaan, kita ingin melihat kepada Persijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia atau MSPO dan status terkini terutama untuk persijilan hasil daripada insiden larangan import oleh Amerika. Isu ini terutama fokus kepada dakwaan penggunaan buruh paksa dan juga kanak-kanak oleh dua syarikat termasuk FGV dan juga Saham Dabi Plantation. Kita ingin membincangkan aspek persijilan bersama pengurusi Majlis Persijilan Minyak Sawit Malaysia MPOCC, Khairul Faizi Ahmad. Faizi, mungkin pertama sekali secara amnya bagaimanakah pandemik ini telah beri kesan kepada proses persijilan minyak sawit mampan di Malaysia? Adakah ia terganggu akibat daripada pandemik ini? Hello Faizi? Ya. Teruskan. Adakah Alhamdulillah. Teruskan Faizi. Okey, sebenarnya kalau kita lihat kepada suasana yang sedang berlaku pada hari ini, walaupun lihat negara sedang menghadapi COVID-19 ini di seluruh dunia lah. Tetapi kalau kita lihat, Alhamdulillah dalam tempoh yang sedang dihadapi oleh negara ini, kita melihat pasaran sawit negara berada pada tahap yang sangat membanggakan. Maknanya kalau kita bergantung kepada suasana yang sedang dihadapi oleh sektor yang lain, sektor ekonomi, sektor sawit ini mendapat tempat yang sangat baik. Dan dengan Alhamdulillah kebetulan pula semalam kita lihat harga minyak sawit mentah Malaysia pada 3 hari bulan, untuk catatan 3 hari bulan Mei 2021 sekali lagi mencatatkan rekod terbaru negara
apabila berjaya dijual dengan kos RM4,502 satu tan. Rekod yang terbaru, rekod yang telah dipecahkan sejak bulan Mac yang lalu. Ini kali yang kelima rekod itu dipecahkan. Dan kalau kita lihat dengan sentimen yang ada itu, kita dapat melihat secara tidak langsung industri sawit ni sangat sangat menggalakkan. Malah saya lihat bakal mencatatkan satu lagi rekod baru untuk menghasilkan pendapatan negara untuk tahun 2021. Dan mungkin Faizi boleh jelaskan soalan tadi kembali pada soalan tersebut, iaitu bagaimana pandemik ini beri kesan kepada proses pensijilan minyak sawit mampan di Malaysia. Adakah ia berjalan lancar di tengah pandemik ini ataupun terganggu sedikit ketika pandemik ini, Faizi? Setakat ini memang kita tidak ada masalah yang besar dalam isu pensijilan ni. Sebab kalau kita lihat pensijilan minyak sawit mampan Malaysia ini ataupun kita sebut sebagai MSPO terus berjalan dan telah pun mencapai satu tahap yang sangat kita banggakan. 88.6% sijil MSPO ini telah pun berjaya kita berikan kepada sektor-sektor kebun, sama ada yang melibatkan ladang-ladang, pekebun kecil persendirian, pekebun kecil yang tersusun, berjalan dengan baik. Walaupun kalau kita lihat masih lagi kita perlu berikan tumpuan kepada pekebun kecil yang kita panggil sebagai pekebun kecil persendirian. Tersusun tu seperti Felda, Fekra, yang melibatkan pekebun kecil di persendirian ni, pekebun kecil biasalah. Sama ada mereka tanam sendiri, berkelompok, usaha sendiri. Yang ini sebenarnya yang perlu kita berikan perhatian lah. Sekitar lebih kurang 40% pekebun-pekebun yang saya sebutkan tadi itu belum lagi dapat kita tingkatkan, dan itu diteruskan usaha tersebut walaupun berlaku pandemik ini. Apa cabaran untuk memastikan bahawa pekebun kecil ini dapat disijilkan MSPO ini? Apakah yang mungkin MPOCC lihat boleh memotivasikan mereka untuk meningkatkan lagi pensijilan ini? Sebenarnya perkara yang saya fokus tadi kepada pekebun kecil persendirian ni, faktor utamanya adalah kesedaran. Mereka tak nampak sebenarnya MSPO yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan ni, pensijilan MSPO sejak tahun 2015 ni sebenarnya banyak manfaat kepada pekebun kecil itu sendiri. Antaranya bantuan-bantuan yang diberikan kepada mereka, tanaman semula dan sebagainya. Tetapi perkara ini tidak sampai kepada mereka sebagai secara keseluruhannya. Dalam program saya turun ke Padang pun saya melihat isu yang sama berlaku. Dan antara isu yang besar dihadapi oleh pekebun kecil ni adalah status tanah mereka. Tanah mereka ni kalau mereka ingin mendaftar sebagai di bawah pensijilan MSPO, antara perkara yang penting, tanah itu mestilah menjadi hak milik mereka sendiri. Ada juga kes yang pekebun kecil ni mereka menggunakan tanah pihak lain, mereka menyewa. Kerjasama daripada tuan tanah yang menyewakan tanah pun tidak dapat diberikan dengan baik. Ada tanah yang digunakan tanah-tanah milik kerajaan. Bagi contohnya baru-baru ni baru bulan lepas saya ke Raub, ada peneroka pekebun kecil ni yang terdiri daripada orang-orang asal. Mereka gunakan tanah kerajaan yang diberikan kepada mereka tapi bukan hak milik mereka. Jadi faktor utamanya sebenarnya adalah kita nak fokuskan supaya pekebun kecil persendirian ni supaya mereka lebih cakna melalui promosi-promosi yang kita laksanakan dan melalui gerak kerja yang kita kita atasi sendiri melalui maklumat yang ada di pihak kami lah, di pihak MPOCC. Berkenaan dengan promosi MSPO, adakah wujud cabaran dalam MPOCC mempromosikan MSPO di pasaran luar di peringkat antarabangsa? Itu salah satu cabaran besar kepada kita lah, kepada kerajaan, kepada negara, untuk memperkenalkan satu persijilan yang kita sendiri iktiraf sebagai persijilan yang mampan. Antara faktor cabaran kita adalah kerana
minyak sawit Malaysia ini sebelum ini telah diberikan gambaran yang negatif oleh pihak-pihak luar, antaranya yang berlaku di Persatuan Eropah, di EU. Ada juga yang berlaku di Amerika, antaranya isu yang melibatkan buruh kanak-kanak ni. Dan MSPO ni kita kena sedar bahawa ia adalah satu persijilan yang masih baru lagi, baru 6 tahun kita laksanakan dalam negara. Jadi sudah tentulah untuk kita meyakinkan pihak luar maupun pihak dalam ni, kita terpaksa mengambil masa yang agak panjang sedikit. Antara cabaran kita adalah kerana MSPO ni dia bukan satu persijilan yang hanya memfokuskan kepada mutu sawit ataupun mutu minyak sawit ataupun pokok sawit, tetapi melibatkan segala aspek. Antaranya kita memfokuskan tentang kelestarian alam sekitar, isu ketelusan, isu perundangan, pengurusan itu sendiri yang menjadi 7 prinsip yang kita letakkan di bawah MSPO. Ini sebenarnya cabaran kita. Kita nak berikan gambaran sawit Malaysia ini bukan hanya pada kualiti sawit itu saja, tetapi keseluruhannya, supaya isu-isu yang ditimbulkan sebelum ini kita dapat buktikan bahawa ia adalah satu perkara yang tidak benar dan hanyalah semata-mata dilakukan untuk menyekat minyak sawit Malaysia ini daripada terus mendapat tempat di dalam masyarakat. Nah, Faizi, di mana kita berkenaan isu buruh kanak-kanak, MPOCC lapor ia adalah berkaitan budaya. Adakah pendidikan dan penerangan diberikan kepada pengusaha kelapa sawit ini? Sebenarnya isu yang melibatkan buruh kanak-kanak ini adalah isu yang sangat terpencil. Apa yang saya nak sebutkan bahawa mengikut tinjauan bersama yang dilakukan oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO dengan pihak kerajaan Malaysia, mereka sendiri dah melihat apa yang berlaku dalam negara. Kes ini ada sekitar lebih kurang 0.2% lah sebelum ni. Tetapi walau bagaimanapun kita tak menafikan bahawa kita di pihak kerajaan perlu berusaha untuk memastikan bahawa kesedaran yang perlu ditanamkan supaya pengusaha sawit ni dapat mematuhi amalan pekerja sawit, dan kita akan perkasakan perkara ni supaya kita akan pastikan totally tidak akan ada lah isu ini dalam negara kita. Mungkin ini juga motivasi kepada mereka untuk menghentikan isu buruh kanak-kanak dan juga mendapat persijilan MSPO ini adalah peningkatan harga dan juga permintaan yang tinggi untuk minyak sawit. Adakah ini diberikan penerangan tersebut kepada pengusaha kecil persendirian ini? Sebenarnya kita, seperti mana sebut tadi lah, ada pihak yang telah pun mendaftar. Mereka ni sebahagian besarnya kita berikan maklumat, kita berikan latihan, kita berikan input kepada mereka supaya mereka sedar bahawa ini adalah amalan-amalan yang tidak boleh dibuat. Tetapi yang mungkin berlaku adalah kerana sebahagian lagi yang masih belum mendaftar. Yang belum mendaftar, kalau ikut saya sebut tadi, kalau ikut total keseluruhannya 88.6%, telah pun berdaftar. Yang tidak daftar inilah sebenarnya yang perlu kita usaha supaya mereka dapat maklumat dan mereka berdaftar dengan pihak di bawah MSPO ini supaya kita dapat teruskanlah pemakluman tentang isu-isu yang sedang berlaku. Dan kenaikan minyak sawit ni, Faizi, baik untuk ekonomi dan adakah ia baik juga untuk pengguna di luar sana, kerana tentunya ia akan ditransaksikan kepada harga minyak masak yang tinggi? Memang kita tidak dapat nafikan bahawa dengan kenaikan harga minyak sawit mentah ini, yang untung sebenarnya adalah negara mendapat hasil pulangan yang besar. Tahun lepas saja 72.8 bilion hasil pendapatan negara datang daripada industri minyak sawit negara kita. Yang kedua ni adalah peneroka. Saya nak sebutnya orang yang sangat bergembira pada tahun ini untuk beraya adalah peneroka. Walaupun ada sekatan beraya, mereka sangat gembira lah sebab saya dapat satu resit jualan daripada rakan Facebook saya. Dia beritahu baru 3 hari lepas apabila sawit dijual, mereka dapat jual dengan jumlah 1,000 lebih kurang 1,000 ringgit, 1,000 ringgit buah tanah segar, 1,005 ringgit satu tan. Tak pernah dalam negara kita rekod kita dapat jual 1 tan sampai 1,000. Paling tinggi pun 900-920, paling tinggi. Mereka dapat keuntungan.
Cuma kesannya adalah kepada pengguna minyak sawit, minyak masak seperti kita, iaitu harga minyak sawit, minyak masak di pasaran agak tinggi. Cuma saya nak jelaskan di sini kepada pendengar khususnya. Yang pertamanya, negara kita mengeluarkan sawit sebanyak 20 juta tan sebulan, 20 juta tan. Daripada 20 juta tan ni, 19 juta ni dieksport keluar. Yang digunakan dalam negara kita hanya sekitar 1 juta tan sahaja. Daripada 1 juta tan, 700,000 tan diberikan subsidi oleh kerajaan. Itu yang dijual di pasar raya sebagainya. Satu pack, 1 kilo, RM2.5. Itu disubsidikan. Dan bakinya 300,000 tan itu yang dijual kepada masyarakat umum yang tidak ada subsidi. Maka di situlah ada kenaikan. Dan kenaikan ini tidak 300,000 tidak diberikan subsidi, dan ia bergantung kepada hasil pasaran minyak sawit mentah dunia. Jadi memang ada kesan, walaupun ada kenaikan. Inilah di sinilah pentingnya bagi kementerian NCHP untuk membuat pemantauan. Pemantauan itu perlu dibuat. Laporan perlu dibuat oleh masyarakat supaya dapat mengelakkan minyak sawit ni melambung tinggi, minyak masak melambung tinggi dalam pasaran. Itu sangat penting lah. Okey. Dan Faizi, terakhir sekali Faizi, saya cuba nak gabungkan dua soalan ni kerana kita ada sekitar 2 minit lagi. Kritikan daripada Greenpeace bahawa MSPO ini mungkin tidak cukup ketat kualiti dan juga standardnya. Adakah MPOCC akan tingkatkan kualiti dan juga standard MSPO ini? Dan seterusnya, sasaran untuk capai 100% pensijilan tersebut ataupun 90%, 95%, adakah ini tahu bila akan dicapai? Okey, pertama yang saya nak sebut dalam masa yang ringkas ni, pertamanya adalah kita sebenarnya berusaha untuk memastikan bahawa apa pertuduhan di luar, sama ada daripada pihak Greenpeace ataupun EU ataupun Amerika dan sebagainya, kita akan menjawab melalui pelaksanaan kita di dalam negara. Contoh yang terbaru, kerajaan mewujudkan satu badan yang dipanggil MPOGCF yang menguruskan kelestarian hutan dan juga haiwan-haiwan dalam hutan. Baru-baru ni kita ada program bersama dengan Perhilitan untuk melibatkan 22 ekor harimau sebagainya di Sungai Perak. Itu saya nak sebut gambaran yang kita buat. Yang keduanya adalah kita nak pastikan bahawa isu-isu yang dilaksanakan ini kita jawab melalui agensi yang lain. Antaranya kita ada MPOC yang melibatkan promosi di dalam isu sawit dan juga menangkis fitnah-fitnah ataupun tuduhan yang dilakukan oleh pihak luar. Memang kita ada usaha kita buat. Dan yang terbarunya kita melancarkan pada bulan 2 tahun lepas, bulan 2 tahun ini, iaitu kempen sawit anugerah Tuhan. Kempen sawit anugerah Tuhan ni bukan nak sebut hanya pada kualiti sawit yang kita ada ataupun minyak yang kita ada, termasuklah kelestarian yang kita laksanakan, hutan yang kita jaga. Kita melaksanakan projek menanam 100,000 pokok hutan di Sabah. Ini semua kita laksanakan untuk kita menangkis semua isu-isu yang telah dilaksanakan dilakukan oleh pihak luar. Dan isu bagaimana untuk memastikan kita dapat meningkatkan, kalau boleh, memanglah kalau boleh kita nak 100% seluruh pengusaha sawit ni untuk mendaftarkan bawah MSPO, tetapi kita dengan sistem yang kita ada pada hari ini, kita terus melaksanakan pemantauan dan kita terus memberikan tumpuan supaya tidak akan ada tertinggal di kalangan mereka untuk mendaftar dengan MSPO ini. Terima kasih Khairul Faizi Ahmad, Pengerusi Majlis Pensijilan Minyak Sawit Malaysia MPOCC, membincangkan berkenaan dengan pensijilan minyak sawit dan juga peningkatan harga minyak sawit mentah di pasaran. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini.